Hai, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum. Apa khabar Malaysia, Brunei, Singapore and Asia? Selamat pagi semua. Pagi. Alhamdulillah kita berkumpul sekali lagi pada hari ini bersama saya, your MC. Nama saya Suryanti Zakaria. Nama di FB, IG, YouTube juga Suryanti Zakaria. Okey, dan saya berasal dan menetap dari Singapura. Firstly, sebelum saya teruskan, saya nak ucapkan jutaan terima kasih to our global GLT top 5 Seafood Datuk Desmond and BO International di atas peluang yang diberikan kepada kami untuk mengendalikan FB Live pada malam ini. Okey, sebelum saya menjemput our very special guest speaker, okey, beliau memang bukan biasa-biasa orangnya. Pencapaian beliau sepanjang setahun di Forever sangat-sangat very amazing, menakjubkan, okey. Dan sebelum itu, mari kita ramai-ramai tag all our team, our downlines, our friends, rakan-rakan kita untuk masuk pada FB Live ini. Okay, let's tag our team sekarang juga. Panggil semua untuk join our FB Live. Kerana pada hari ini ada perkongsian dan juga banyak rahsia yang akan dibongkarkan oleh guest speaker kita ini dan semoga ia dapat memberi manfaat pada kita semua yang sedang menonton FB Live ini. Okey, mari saya sekejap saya baca dulu beberapa comments yang ada ketika ni. Okey, izinkan saya baca. Okey, alhamdulillah kita ada ramai yang dah join ketika ini. Okey, kita ada Fazira Fazil. Selamat datang, welcome. Kita ada Princess Arisha daripada Brunei. Kita ada Lina Abdullah daripada Selangor. And kita ada Rohana daripada Singapore. Thank you. Okey, sila tag all your friends, your downline, your team untuk sama-sama masuk pada FB Live ini because kita ada very interesting sharing daripada our guest speaker. So kita ambil kesempatan untuk sama-sama belajar daripada perkongsian beliau. Okay. Yes, saya nampak Lina Abdullah dia dah tag all dia punya teammates. Okay. And then kita ada, let me see, ada ramai dah. Cepat betul. Okay. We have ramai. Yes. Okay. Kita ada CBM Azano dari Waha Hill. Okay. Siapa lagi? Let me see. Ramai. Alhamdulillah. Okey, meriahkan lagi. Panggil lagi. Tag all your team members. Okey, sebelum saya jemput keluar our speaker for tonight. Okey, ya, kita ada ramai ni. Saya Nick dari Sepang. Okey, selamat datang Nick. And who else? Ramai. Okey. Okey, jemput masuk semua. Yes, jemput. Okey. Panggil semua, ramai-ramaikan lagi. Kita meriahkan FB Live hari ini. Kita ada special sharing daripada guest speaker. Okey, Putri Kelantan, hi. Hafiz Ahmad, okey, kita ada CBM Campbell, hi. Okey, and then siapa lagi kita ada? Ramai. Okay, kita ada 219 viewers. Okay, kita can make it more. Yes, it keep on increasing. Okay, naikkan lagi. Okay, ramaikan lagi viewers untuk FB Live hari ini. Come on, we can do it more. Okay. Ini adalah kali pertama gabungan, okay. MC anda daripada Singapore and then our speaker is from Janda Baik Pahang. Okay, so ada gabungan Malaysia and Singapore. Will be very an interesting sharing tonight. Okey, saya rasa kita dah boleh mula. Okey, ya. Saya boleh nampak ramai orang yang sedang tag team masing-masing. Okey, alhamdulillah. Thank you so much. Terima kasih. Baiklah, okey. Kita teruskan. Sebelum saya menjemput dengan bahagianya our speaker for tonight. Okey, saya beri sedikit introduction mengenai diri beliau. Okey, siapakah beliau sebenarnya? Nama sebenar beliau adalah Siti Zubaidah binti Abdullah atau lebih mesra dipanggil Mok T. Okey, sudah mendirikan rumah tangga dan memiliki 6 orang cahaya mata.
Mokti berusia 32 tahun pada 19 Januari yang lalu. So rasanya masih sempat lagi nak ucapkan happy belated birthday Mokti. Okay, dan kini menetap di Janda Baik Pahang. Mokti merupakan graduan diploma dalam teknologi makmal perubatan dan pernah ikuti kursus latihan industri di Hospital Kuala Lumpur dan Pusat Darah Negara. Beliau juga pernah buat business networking selama 4-5 tahun tapi akhirnya memutuskan untuk stop. Kemudian buat business trading juga dalam 4-5 tahun sehingga kan pernah dinobatkan sebagai master stockist, top leader dan penasihat kepada founder produk. Pernah juga jadi coach untuk tim untuk 2 HQ produk tempatan. Okey, so bagaimana Mokti boleh mengenali dan memilih Forever? Biarlah Mokti sendiri yang berbicara. Okey, so saya nak kongsi pula pencapaian Mokti dalam Forever di tahun pertama 2020. Okey, sangat-sangat amazing. Mokti mula join Forever pada November 2019. Okey, mula serius bina tim pada Januari 2020. Seterusnya di bulan berikut pada bulan Februari, okey, beliau mencapai level supervisor. Di bulan Mac pula beliau capai level assistant manager. Di bulan April pula beliau capai level manager dan diikuti dengan bulan Jun 2020 beliau settle F2D level 1. Dan seterusnya di bulan Julai beliau capai F2D level 2. Dan di bulan yang sama juga beliau sampai ke level senior manager. Wow, dahsyat. Okey, dan seterusnya pada Oktober 2020 beliau capai CBM level 1. Antara CBM terpantas di tahun 2020. Okey, dan beliau completekan 1,500cc Global Rally dan Senior Eagle Manager di bulan berikutnya November 2020. Okey, sebagai penutup tahun 2020, Mokti telah melahirkan 7 orang manager di bawah rangkaiannya. Seorang daripada mereka adalah Senior Manager and F2D Level 1 Achiever. So dengan bahagia dan semangatnya saya menjemput our speaker CBM Siti Zubaidah atau Mokti. Yeay! Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Malaysia, Brunei dan Singapura. Hai, selamat pagi semua, pagi-pagi. Alhamdulillah, terutama sekali terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Sifu atas peluang ini. Okey, terima kasih beri saya peluang untuk sharing dengan satu dunia. Okey, perjalanan saya di Forever dan tak lupa terima kasih kepada super leader saya CBM Ina yang banyak support. Serta terima kasih kepada Puan MC kita hari ni. CBM Kak Suryanti dari Singapura. Saya pun berdebar bila diregukan dengan Kak Suryanti ni. Okey, terima kasih untuk peluang malam ni insya-Allah. Okey. Okey, Mokti nak tanya sikit lah. Perasaan Mokti sekarang ni? Berdebar. First time keluar dekat Sifu punya screen, Sifu punya FB live, mana tak berdebar kan? Okey, okey Mokti, Kak Su nak tanya dengan soalan yang pertama sekali. Siapa Mokti sebelum berjumpa Forever? Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, Mokti perkenalkan diri sikit lah. Tadi Kak Su dah tee up. Okey, macam semua orang tahulah. Tadi Kak Su dah bagi tahu. Okey, nama penuh Siti Zubaidah Abdullah. Okey, daripada Terengganu. Dan sekarang ni menetap di Janda Baik. Okey, di Janda Baik Pahang. Lebih kurang setahun lah duduk di sini dan mempunyai 6 orang anak. Okey, so siapa Mokti sebelum kenal Forever? Sekejap Kak Su boleh share Siti punya Mokti punya screen. Alright. Okey. Ini siapa Mokti lah. Okey. Dengan 6 orang anak. Okey. Next slide. Okey. Siapa Mokti sebelum di Forever? Satu lagi Kak Su yang nombor 3, nombor 3. Nombor 3 this one.
Okey. Ni. Okey. So, seperti yang semua orang tahu, Mokti sebenarnya adalah suri rumah biasa saja. Okey, walaupun ada sijil diploma dalam teknologi makmal perubatan dan pernah menjalani kursus latihan industri, kemudian dapatlah sijil diploma tu. Tapi sijil diploma tu simpan duk bawah katil je. Tak pernah bekerja. Okey. Adalah disebabkan setiap kali sebab Mokti ada rezeki berkahwin awal, kemudian bila mengandung mengalami alahan yang sangat teruk. Okay, so memang tak pernah bekerja. So bila di rumah tu Mokti menjadi suri rumah yang menjalankan bisnes online dari rumah lebih kurang 10 tahun. So macam Kak Su cakap tadi, dalam 4-5 tahun tu Mokti memang fokus dengan satu bisnes networking saja. Masa di permulaan Mokti menceburi bidang bisnes online. Kemudian dalam 2015 ke atas sampai 2018-19 macam tu Mokti memang orang kata buat bisnes trading. Dah tak buat bisnes networking lagi dah. Sebab dah kecewa. Dah kecewa dengan MLM, dah pernah kecewa dengan sistem networking dan boleh kata pernah membenci. Dah pernah membenci MLM ni. Kan, duk kata MLM ni semua sama aja ni. So akhirnya Mokti decide untuk buat MLM. So sebelum nak buat balik MLM forever ni, Mokti buat business trading lah dalam 5 tahun. Okay, so Mokti buat macam-macam jenis bisnes. Dalam setahun tu berkali-kali tukar produk, berkali-kali tukar company, tukar tambah macam tu lah. Sampai 4-5 tahun. Okay, so seller biasa juga macam orang lain, seller online. Okay, kemudian pernahlah mencapai top stokis, master stokis dan top leader semua tu. Hingga kan satu masa tu Mokti diupah untuk menjaga tim HQ. Menjaga tim HQ dari segi konten marketing untuk Facebook personal lah. Sebab bila alahan mengandung, Mokti dah slow down Mokti punya bisnes, dah tak jadi stoki, dah tak ambil stok. Tapi HQ still nak Mokti jaga dia punya team. So Mokti buatlah kerja tu last sebelum Mokti ambil keputusan untuk cari balik bisnes networking. So sebelum buat forever ni, macam-macam pengalaman bisnes lah orang kata. Bermula daripada begitu banyaknya kejatuhan demi kejatuhan dalam bisnes. Sampai dah rasa sampai satu tahap tu rasa macam putus asa. Tak nak buat lah bisnes dah. Sebab dunia bisnes ni dirasakan terlalu kejam. Tapi pada masa yang sama rasa macam tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan sebab kita memang suka buat bisnes. Kita suka seronok bila dapat jumpa orang, suka dapat bantu orang. So akhirnya tercari-cari bisnes networking juga. Okey, Mokti, Kak Su nak tanya. Mokti memang ketika mengikuti kursus latihan tu, Mokti terus mendirikan rumah tangga. So memang tak pernah langsung keluar bekerja, betul? Tak pernah bekerja di bidang yang Mokti pelajari tu. Pernah bekerja tak sampai sebulan rasanya. Bisnes kerja biasa-biasa. Masa tu mengandung di awalan, belum alahan lagi, belum mengandung lagi. Sebulan, tak habis sebulan lah. Dikatakan tu cakap, boleh kata tak pernah bekerja lah. Kerja biasa, kerani je masa tu, tak habis sebulan. Tapi ketika tu memang Mokti langsung tak ada pengalaman bisnes kan? Tak ada. Duduk rumah, jadi seorang isteri, jadi seorang ibu. Ya, betul. Jadi macam mana Mokti boleh dapat segala ilmu bisnes hingga Mokti berjaya menjadi top stokis, top leader dan juga menjadi coach team untuk produk-produk tempatan? Okey. Sebabnya di permulaan bisnes Mokti pada awal 2011 macam tu, Mokti menjalankan satu bisnes MLM ataupun networking juga. So bisnes tu menjual suplemen juga dengan company lama tu. So Mokti bermula dari situ sebenarnya sebab bila jadi suri rumah ni masa tu dengan anak seorang, jadi macam banyak masa lapang jugalah.
So selalulah scroll Facebook tu, membeli di online. Lepas tu suami cakap daripada asyik membeli je, why not menjual? So masa tu lah terdetik hati untuk menjual. Kan? So bila dah menjual tu, tapi Mokti hanya fokus dengan satu bisnes saja. Iaitu bisnes networking yang lama tu lah. Selama 5 tahun. Daripada tak tahu apa-apa, orang kata masa tu pun ilmu pun tak ada. Cuma yang ada buat aja. Buat aja tu maksudnya macam Mokti menggunakan medium Facebook sebagai tempat untuk Mokti sebarkan kebaikan produk kiranya berurusan jual beli tu kebanyakannya melalui Facebook lah. Jadi daripada Mokti scroll je Facebook tu, tak dapat apa-apa, Mokti share je tentang produk, tentang company. So dari situlah pencapaian Mokti dengan networking lama tu sempatlah juga dapat kunci kereta pada tahun ketiga penglibatan Mokti dekat situ. Pernah lah dapat kunci kereta tu, maksudnya lebih kurang macam bonus kereta jugalah. Dekat situ. Kemudian ada beberapa sebab yang menyebabkan Mokti rasa Mokti kena stop buat bisnes tu. Adalah benda yang tak berapa kena dengan orang kata, tak berapa kena dengan jiwa kita lah. So bila dah stop dekat situ dalam 2014 dah mula slow dan sepenuhnya memang langsung tak promote dah produk tu, yang Mokti terus beralih kepada bisnes trading. Daripada 2014 tu dah buat bisnes trading je lah, dah tak promote lah bisnes yang lama tu. Dan dari situlah daripada satu bisnes ke satu bisnes, so orang kata pengalaman tu, pengalaman daripada 4-5 tahun bisnes networking yang lepas tu, sebab masa buat bisnes networking yang mula-mula Mokti ceburi dulu tu, banyak belajar lah. Banyak belajar daripada pengalaman. Ada juga pergi kelas lah kononnya kan. Banyak juga attend dia punya seminar tentang dia punya company lah. So rajin jugalah. So daripada pengalaman-pengalaman itu, Mokti kutip sikit-sikit pengalaman tu jadikan modal untuk mulakan untuk cara baru, hidup baru dengan bisnes trading pada tahun 2014 ke atas macam tu. So bila Mokti dah stop dengan networking tu, memang orang kata buat bisnes trading selama 4-5 tahun tu, tetapi akhirnya temui jalan buntu juga. Dah buat macam-macam ni. Sebab bisnes trading ni dia nak kena ada MOQ. Betul. Kita nak kena handle stock team kita. Jadi Mokti ni anak 6 orang. Maksudnya anak 6 orang tu setiap 2 tahun sekali mengandung, lebih kurang macam tu lah. Anak macam umur setahun lebih, 2 tahun mengandung lagi. So Mokti ada satu masalah bila mengandung ni, ada alahan mengandung yang teruk. Daripada awal sampai 9 bulan, sampai melahirkan lah boleh kata kan. So bila fasa mengandung ni yang Mokti akan slow down bisnes. Mokti akan slow down bisnes. So bila kita buat bisnes trading ni, masa kita dah tak larat nak buat kerja ni, kita dah tak boleh nak pergi ambil stok banyak-banyak, kita dah tak boleh nak post stok pada kita punya team, tak boleh nak jaga team. Jaga team ni maksudnya kalau team tanya apa-apa dah tak boleh nak jawab cepat-cepat kan? Betul. Lepas tu bila team nak barang pun kadang tak boleh nak post laju-laju dah. Sebab masa tu suami Mokti masih lagi bekerja. Jadi kita bisnes seorang-seorang, semua nak kena handle sendiri. Jadi masa tu bila mengandung, diri sendiri pun tak mampu nak jaga, apatah lagi nak jaga orang lain. So dekat situ Mokti alami satu, bukan trauma, dia macam satu rasa yang sebab bila mengandung je mesti bisnes akan down, drop. Income bisnes pun drop lah. So bila dah habis bersalin tu, energi ada balik, nak buat balik dia kena macam start lagi. Dia akan kena start balik. Jadi macam penat tau, sebab benda tu kita menjaga tim. Kemudian bila kita dalam keadaan tak berdaya, tim akan lari pergi kat orang lain. Kalau business trading kan. So bila dia akan lari pergi kat orang lain, bila kita dah larat balik, kita nak buat bisnes tu lagi pun dah tak ada jiwa dah. Itu yang tukar bisnes lain. Kononnya. So dekat situlah kalau tu yang pada akhirnya Mokti decide pada 2018 macam tu, lepas Mokti dah buat trading, dah buat networking, Mokti cari kembali networking. Tapi masa tu tengah cari lah. Cari mana lagi peluang bisnes networking yang sistemnya tak macam sistem first networking yang Mokti buat dulu.
Lebih baik lah kononnya mencari masa tu sebelum jumpa forever tu masih tercari-cari. Masih tercari-cari sehinggalah masa tempoh mencari-cari tu daripada tahun 2018 hujung tahun macam tu, Mokti tercari-cari business networking, sempatlah buat 2-3 jenis business networking juga. Dia sebenarnya business networking. Dia sebenarnya business MLM, multi level sebenarnya, tapi cuma dia tak declare. Dia taklah kata business itu networking, tapi bila kita dah pernah buat sistem networking sebelum ni, kita nampak sistem dia kan. So kita nampak sistem ni sebenarnya sama je. Cuma adalah beza dia. Yang beza itulah kita rasa macam tak best. So bila kita ada pengalaman ni, kita bolehlah jadikan benda tu sebagai orang kata panduan untuk kita milih satu bisnes. Tak lama pun Mokti buat 2-3 jenis bisnes networking tu dalam tak sampai setahun. Dalam 4-5 bulan je bila dah nampak something wrong tu, tak boleh ni. Kena stop. So bila stop, start balik, cari balik, start balik. Jadi benda tu sangat penat. Sangat penat ya. Kak Su pun pernah merasa masa buat business trading kita kena meet up dengan MOQ. Dan bila kita ada sesuatu yang terjadi, kita slow down, dan kita tak dapat nak handle team, dan kita punya sales pun akan menurun. So itulah dia business trading. So pengalaman lamanya Mokti sama pengalaman kita dulu. Betul. Sebenarnya Mokti dah bertukar-tukar business networking, business trading. Macam mana Mokti boleh mengenali forever dan kenapa Mokti boleh memilih forever? Okey, terima kasih Kak Su. Soalan best ni. Okey, sila. Sebabnya kan Mokti cakap tadi, okey Kak Su boleh buat slide yang nombor 2 tu. Okey. Okey, ini gambar upline Mokti. Tak apa, Mokti dah cerita dulu. Okey kan tadi Mokti ada cerita. Mokti kata pada tahun 2018 penghujung macam tu memang Mokti tengah cari business networking. Sebab bila Mokti dah buat business trading ni macam jadi tak jadi. Sebab kita dah buat 4-5 tahun kan. Okey, Mokti cerita dulu kenapa Mokti akhirnya Mokti dah buat business networking 4-5 tahun. Kemudian Mokti buat business trading 4-5 tahun juga. So orang kata pengalaman tu balance. Tapi pada akhirnya kenapa networking juga yang menjadi pilihan Mokti? Okey, first kali masa Mokti buat business networking pertama Mokti dulu, Mokti boleh hit income yang paling besar masa tu dalam 8,000. Tak pernah capai 10,000 lah, walaupun sebenarnya memang aim untuk 5 angka tapi tak pernah capai lah. Dalam tempoh 4-5 tahun tu tak pernah dapat. Paling tinggi pun 8,000, itu pun sebulan sajalah. Sekali je dapat. So average dia bulan-bulan yang lain tu dalam 3,000 something macam tu je. Okay, so bila Mokti dah buat pula business trading, okay, business trading ni penat dia berganda, tapi perolehan dia tu lagi sikit. Paling tinggi pun kalau kita kumpul-kumpul untung dia tu dalam sebulan tu bolehlah 4-5 ribu sebulan. Okay, tapi memang struggle memang real gila lah. Struggle dia kau-kau lah. Sebab dia tak ada sistem kan. Dia tak ada sistem black and white lah macam tu. Dia sistem mulut je orang kata kan. Atas angin je, sistem dia atas angin je. Kalau you ambil stock dengan I, okay, you agent I. Macam tu kan. Kalau sistem networking ni dia ada hitam putih, ada nombor ID you siapa apply you sekian kan. Okay. Betul. So bila Mokti congak-congak balik, Mokti carilah business networking balik sebab Mokti rasa bila business yang ada sistem ni lebih bagus, dia lebih baik dan orang kata keboleh capaian itu lebih tinggi, serta peluang tu lebih panjang, dalam tempoh yang lebih panjang. Macam tu berdasarkan pengalaman lah. So macam mana Mokti berjumpa dengan Forever ni? Sebenarnya sebelum ni Mokti tak kenal Forever. Mungkin sebab sebelum ni mata tu duk tertumpu je pada bisnes sama tu. Sebab bisnes sama tu pun supplement juga. Okay, sebab masa tu mungkin macam orang kata nak kata apa satu ayat tu, terlalu nampak yang tu je bagus. Sampaikan tak nampak lah peluang-peluang yang lain ni. Masa tu kan. Mokti macam dah kena pukau lah Mokti, bisnes tu je yang kita fokus. Yes, sampai tak nampak peluang lain. Sampai rasa macam tak ada, peluang lain semua tak best, yang tu je best. Produk pun yang tu je best. Jadi apa peluang yang datang pun tak nampak ni, tak pandang dan tak nak dengar. Itu kesilapan Mokti, tak nak dengar kan. So
Forever ni memang Mokti tak kenal. Tapi pernah Mokti nampak botol aloe vera tu dekat rumah jiran Mokti. Mokti nampak dan dia ada share. Dia kata bagus ni botol ni. Dia boleh cuci usus dia kata. Tapi Mokti masa tu dengar tak dengar fikir alah produk yang aku makan ni lagi bagus. Boleh juga cuci usus. Kan nampak tak dia punya deny mood tu. Deny mood tu kan. Okay so nak dijadikan cerita tu kawan bisnes lama merangkap super upline lah, super leader iaitu manager Cikgu Seha ni dia ada promote produk Forever ni dekat dia punya Facebook. Kemudian dia ada tag CBM Ina juga. Masa tu pun Mokti pun tak kenal CBM Ina tu siapa kan. So masa tu tengok je lah. Tengok je. Tapi tengoklah itu business networking macam best. So ada juga borak-borak dengan dia. Okay tak apa macam best dia tapi tak apalah tak rasa nak cuba lagi masa tu. Sampailah satu tahap dia share dekat Facebook dia yang ada seorang mentor bisnes lama kita orang. Okay sebab kita orang punya networking lama ni sama. Cuma bukan satu grup. Bukan satu grup. Lepas tu dia kata mentor bisnes lama dia ni nak join dengan dia. Wow. Masa tu Mokti terbakar lah. Mokti WhatsApp dia siapa cakap kan Mami Sherry ke nak join dengan Kak Seha. Ya dia kata Siti tak nak join. Dia kata Mami Sherry nak join. Okey lah nak join Mami Sherry. Siti cakap macam tu kat dia. Mokti cakap macam tu kan. So Mokti terbakar bila tengok wah Mami Sherry. Okay kalau ada lagi orang di luar sana yang tak kenal siapa Syariza ataupun Mami Sherry ni upline Mokti dalam Forever leader Mokti lah. Okay dia ni legend. Mokti panggil dia legend lah dalam bisnes lama Mokti sebab dia boleh hit income sampai 7 angka sebulan. So Mokti dulu kenal dia dekat bisnes lama sebagai nak kata macam lebih kurang idola lah kan. Sebab tapi kita tim lain cuma mampu tengok dari jauh je masa tu lah. So bila Mokti tahu je Mami Sherry join Forever dan dalam keadaan Mokti masih tercari-cari business networking. Kan. So rasa macam aku kena cuba. Macam tu. Tapi Mokti terus PM Mami Sherry ni dan bertanya beberapa soalan. Kemudian Mami Sherry jawab. Okey, boleh meyakinkan Mokti dan Mokti terus ambil keputusan untuk sign up VIP terus. Masa tu masih berbelah bahagi. Kan nak join Novos dulu ke, VIP dulu ke. Tapi lepas beberapa ketika tu Mokti decide bulatkan keputusan ambil VIP terus. Sebabnya kalau nak pergi jauh mesti VIP kan. So Mokti ambil cabaran tu dan terus ambil VIP. So bila dah join Forever, dah join tu, dah register ahli, barulah Mokti berkenalan dengan Forever. Dia terbalik tau. Dia terbalik. So barulah Mokti kaji, bukanlah kaji, macam study sikit lah, baca sikit lah, nak mengenali dengan lebih jauh, kita nak buat bisnes apa kan. So Mokti pun tengok result orang lama. Masa tu banyaklah sharing result macam kita orang punya super leader, super upline iaitu PCM Ina sendiri kan. So Mokti memang terbakar dengan PCM Ina masa tu. Sebab pertamanya sebab dia sama umur dengan Mokti. PCM Ina sama umur dengan Mokti. Kemudian dia juga buat bisnes lama sama dengan Mokti dan dia berhenti dengan bisnes lama tu sama rank dengan Mokti juga. So orang kata persamaan tu ada. Jadi Mokti terbakar. Wah, dia dah sangat berjaya kan. Pada tahun 2019 tu dia dah berjaya dah. Dia dah 5 tahun dah buat Forever dan dia sangat berjaya. Lepas tu Mokti dikenalkan dengan YouTube Datuk Sifu kan. So Mokti banyak dengar sharing daripada Datuk tentang 3 konsep, tentang apa kelebihan Forever, macam mana Forever boleh bagi kita income yang tak terjangka. Masa tu Mokti tak tahu apa-apa tapi Mokti percaya. Mokti percaya dengan apa yang Mokti dengar dan apa yang Mokti lihat. Okay, so benda tu menguatkan keyakinan Mokti bahawa pencarian Mokti selama ni sudah berakhir. So rasa macam doa kita yang dah lama-lama tu Allah baru jawab. Macam tu. So bila Mokti cakap, lah ya Allah bagusnya bisnes Forever ni. Kenapa selama ni aku cari-cari tak jumpa? Sebab itulah orang kata sebab kita tak buka kita punya mata, kita punya telinga kan. Kita tak nak dengar kan.
Ya. Kita yang tutup peluang tu sebenarnya untuk diri kita sebab kita tak nak dengar dulu orang nak share peluang. Betul. Sebab sebenarnya kita lah yang menutup peluang tu. Okay, so bila dah tahu pasal bestnya Business Forever, dah tahu sistem dia yang memang Mokti tak jumpa dekat mana-mana bisnes selama 10 tahun Mokti buat ni. Kan? Networking yang dah 5-6 bisnes networking yang Mokti buat tak jadi tu. Apatah lagi dengan bisnes tradingnya, tak jumpa bisnes yang macam ni. Nak naik rank pun boleh kumpul 2 bulan. Ya Allah, Mokti suka gila. Seronok. Lepas tu rank tak jatuh-jatuh, ya Allah lagi suka. Melompat-lompat rasa. Ya, Lepas betul. tu bila dah tahu pula produk best. Kan masa tu Mokti join Forever tu sebenarnya masa Mokti sign up dengan mami tu Mokti dalam keadaan yang tak berdaya. Mokti alahan mengandung anak yang ke-6. Oh. Rezeki kan alhamdulillah. Cuma dia memang tak larat lah. Tak larat tapi Mokti nampak peluang dengan Forever walaupun dalam keadaan yang tak mampu. Sebab Mokti kalau alahan memang tak mampu punya. Bukan buat-buat, anak 5 orang ada kat belakang. Kan? Tapi tak boleh. Tak boleh nak bangun, pening kepala, muntah, morning sickness. Ni bukan morning sickness, all day sickness lah. Pagi, petang, siang, malam. Tapi sebab Mokti kata peluang ni dah ada dekat depan mata. Kalau aku nak tunggu sampai morning sickness habis, kalau nak tunggu sampai dah bersalin baru nak register, dah habis fasa alahan, dah sihat, barulah nak mula bisnes, rugi. So orang kata Mokti ambil peluang tu. Mokti terus kata tak apa, walaupun dalam keadaan yang belum ready secara fizikalnya untuk mula bisnes baru, sebab bisnes baru ni kita nak mula balik lagi sekali kan. Kita nak kena mula segala-galanya lagi sekali. Tapi Mokti kata kalau peluang ni tak ambil sekarang, belum tentu lagi peluang ni ada akan datang. Betul. So jadi memang Mokti bulatkan hati ambil dulu VIP. Dalam masa Mokti tak larat tu, dalam satu hari tu adalah kan, adalah masa yang kita rasa okey, ada tenaga sikit, boleh je nak search, nak tengok Facebook sekejap kan. So masa tu Mokti cuba sharing. Orang kata ambil juga tindakan walaupun dalam keadaan yang tak berdaya. Orang kata ginilah, kalau kita tengah jatuh tersungkur, kan, kita tengah jatuh tersungkur, sakit sana sini, tak mampu nak bergerak pun, kita tetap juga nampak peluang tu. Kita tak boleh nak bangun, berjalan ataupun apatah lagi nak berlari, sekurang-kurangnya kita mengensot lah. Kan, meniarap lah. Orang kata kita ambil tindakan walaupun tindakan tu kecil je masa tu. Kita tengok kapasiti kita masa tu kan. Sebab itulah Kak Su cakap dengan viewers, guest speaker kita pada hari ini bukan biasa-biasa orangnya. Bila kita dengar, sekarang kita dah dengar ramai-ramai, memang betul Mokti, Kak Su setuju. Peluang tu hanya datang sekali. Kalau kita peluang tu memang kita tak tahulah bila lagi peluang akan datang pada kita. So pada semua yang dengar, mesti nak kena ambil pengalaman Mokti ni sebagai satu iktibar, satu semangat untuk terus maju lagi. Lagipun Mokti ni dah ada banyak pengalaman daripada bisnes-bisnes yang lalu. So bila Mokti nampak peluang bisnes di Forever, sistem di Forever, Mokti tahu bezakan antara yang terbaik di kalangan yang baik. And then selain tu Mokti pula tahu produk-produk Forever ni banyak memberi manfaat untuk diri Mokti juga. Betul? Betul. Okay, sangat-sangat betul. Mokti cerita sikit pengalaman Mokti menggunakan produk-produk Forever. Peringkat awal join Forever. Okay, pada awal tu kan Mokti kan register Forever dalam keadaan yang tak larat. Okay, dalam keadaan yang fizikal yang memang down gila lah. Macam Hatu Kak Limah. Okay, orang tak larat masa abai lah dengan anak 6-nya kan. Anak nak berak, nak kenyang, macam-macam perangai anak ni. Kan, memang tak larat. So masa tu Mokti kata tak apalah, nak cuba untuk diri sendiri. Masa tu mengandung, so orang kata tak nak HB rendah, kemudian nak bagi tenaga, nak hilangkan alahan kononnya masa tu. So apa yang Mokti paling konsisten masa tu adalah Mokti ambil Pomestin dengan madu wajib setiap hari. Sebab Mokti tengok Pomestin ni boleh bantu naikkan kita punya HB. Kemudian madu ni boleh beri tenaga. Sebab masa tu Mokti ambil juga aloe vera gel. Itu yang wajib.
Yang wajib madu dengan pomestin setiap hari. Kemudian bila dah kandungan dah 4-5 bulan tu, Mokti mula ambil aloe vera gel, nektar. So bila Mokti dah ambil pomestin dengan madu tu, dalam sebulan lebih, badan dah mula rasa bertenaga. Macam dah kurang pening, dah tak mabuk, muntah dah kurang, ada tenaga, boleh bangun, boleh persiapkan diri. So masa tu Mokti kata, wah bagusnya. Pomestin tu pula rasa dia sedap kan, campur dengan madu lagi dah sedap. Bau madu tu sendiri manis kan, tak masam macam setengah madu lain kan. Betul. So itu lagilah menguatkan keyakinan Mokti bahawanya platform Forever ni the best lah. The best. Sistem dah lah best gila. Lepas tu produk dia berkesan untuk diri kita sendiri. So produk tu berbicara. Gitu. Produk berbicara dengan kita. Itulah dia. Betul. Tapi memang betul. Lepas tu bila Mokti amalkan yang aloe vera gel tu, Mokti orang kata terlepas daripada sangkut GDM. Diabetes. Diabetes masa mengandung kan. Sebab yang kandungan ke-5 Mokti sangkut. Sangkut diabetes. So masa kandungan ke-6 ni jagalah, orang kata jaga. Sebenarnya tak jaga makan sangat pun. Tengah mengandung kan tak jaga makan sangat pun. Tapi Mokti memang ambil aloe vera gel, pomestin, madu, bipolen. Dan alhamdulillah HB memang tak rendah daripada 12. Kadang-kadang 13. Kadang-kadang 13 HB. Lepas tu setiap kali cucuk minai gula tu, ambil darah kan. Alhamdulillah darah okey. Tak sangkut kecil manis pun. So dekat situ Mokti rasa wah bestnya. Kenapa selama ni tak jumpa. Duk makan suplemen yang lama tu sampai berpotong-potong, semangkuk pil nak kena telan kan. Ya Allah. Dengan Forever ni dah lah sedap. Aloe vera gel tu sedap, pomestin sedap, madu sedap. Makan benda sedap je tapi boleh sihat. Nampak tak? Bestnya produk Forever. Rugi tak makan. Itulah dia the power of Forever Produk bagus, marketing dia bagus, semua segala-galanya lah yang terbaik di Forever. Okay Mokti. Marketing Mokti dah faham, Mokti dah jatuh cinta dengan marketing di Forever, marketing plan. Lepas tu produk pula Mokti pun rasa dah ada result yang baik sebab penggunaan produk-produk Forever setiap hari. Okay, so di bulan Januari difahamkan Mokti mula serius bina your team. Okay, dan Kak Su nak tahulah macam mana langkah-langkah awal Mokti membina team Mokti. Kak Su rasa team Mokti memang sangat-sangat kukuh dan very strong sehingga Mokti boleh berjaya mencapai kejayaan demi kejayaan setiap bulan. Kan setiap bulan naik satu level sampai Mokti boleh compete F2D dalam waktu yang sangat-sangat dekat dengan sangat-sangat pendek tu. So apakah langkah-langkah awal Mokti dalam ketika nak membina team Mokti tu? Okey, terima kasih Kak Su. Sama-sama. Okey, bagaimana buat marketing macam mana Mokti katakan bila Mokti dah habis fasa alahan tu, fasa alahan mengandung, Mokti dah rasa kuat sikit. Walaupun dalam alahan fasa mengandung tu Mokti ada sharing juga, tapi sharing tu orang kata tak sepenuh hati. Kita kalau tengah sakit, itulah Mokti suka share. Kalau masa mula-mula Mokti buat Forever kan, Mokti suka share. Orang ni kalau dia sakit, dia tak akan nampak cantik. Kan? Kalau kita nak sihat sebenarnya, kalau kita nak nampak cantik sebenarnya kita kena sihat dulu. Macam tu. Sebabnya Mokti kalau tengah sakit alahan tu kira sakit lah kan. Masa alahan mengandung tu memang langsung tak nampak cantik. Nampak kusamnya, berserabutnya kan. So kalau nak cantik ke nak apa ke memang bermula dari dalaman. So bila Mokti dah mula ada tenaga sikit, dah mula sihat sikit pada Januari tu, pada Januari tu tambahan pula bulan kelahiran kononnya, ambil semangat sikit. Dah rasa masa tu Mokti dah ada seorang dua downline yang berdaftar dengan Mokti. Ada yang berdaftar untuk menggunakan produk sahaja. Hanya ada seorang sahaja dia kata dia nak buat bisnes. Tapi masa tu Mokti masih lagi alahan mengandung, so Mokti tak boleh nak guide dia sepenuhnya. Jadinya Mokti serahkan kepada upline untuk bantu. Masa itulah. Kesian dia. Dah lah dia follow Mokti untuk buat Forever kan, tapi Mokti tak
tak mampu nak bantu dia. So Mokti banyak suruh dia refer kepada upline Mokti. Kemudian bila Mokti dah rasa ada tenaga sikit, Mokti kata macam okey tak boleh. Downline ni tanggungjawab aku. Kan? So bila dah kuat sikit ni alhamdulillah, so Mokti mulalah membina rangkaian. Okey, serius membina rangkaian. So nak ceritanya point pertama dekat sini adalah masa kita buat tapi kita buat dengan tak sepenuh hati, hasil dia pun tak sepenuh hati. Tak habis hasil dia dapat tu. Kita buat tapi asal buat je. Dalam hati tu orang kata tak penuh kan, ada pun sikit-sikit sebab kita tengah sakit kan, tak mampu nak fokus. Orang kata fokus tu bukannya fokus orang kata beria, dia dari dalaman dulu. Daripada kekuatan dalaman kita dulu. Kan kita pun buat tu pun sebab orang kata buat je, asal buat je. Daripada tak buat langsung baiklah buat. Itu yang Mokti mula. Sebab dalam keadaan yang tak larat, tak mampu, Mokti kata Mokti kena mula. Tapi bila Mokti mula tu buat dalam keadaan sedar tak sedar kan. So bila Januari tu Mokti dah rasa okey, boleh dah ni. Sekurang-kurangnya seminggu sekali 2 kali bolehlah. Okey, orang kata bantu tim kan. Bantu mereka yang datang kepada kita tu untuk bina income dengan Forever. So sebab benda ni memang passion Mokti kan. Sebab Mokti pernah jadi coach, pernah jadi ni. Tapi satu Mokti nak cakap, bila Mokti buat Forever, Mokti kosongkan gelas. Seriously, Mokti kosongkan gelas. Walaupun Mokti ada pengalaman 9-10 tahun dengan bisnes sebelum ni. Okay, ada terlalu banyak lah. Pergi kelas macam-macam kelas. Pergi kelas yang kena melompat-lompat tu. Pun pergi. Kelas yang suruh melompat-lompat, berjoget-joget engkau macam tu semua pergi. Mokti macam sama je. Macam Kak Su sama lagi. Banyak bersamaan dengan Kak Su malam ni. Kan? Pergi. So banyak kelas kita pergi. Okay. Banyak juga orang kata ilmu-ilmu pengalaman sebelum ni. Tapi bila je join Forever, Mokti kosongkan semua tu. Mokti letakkan diri Mokti sebagai seorang baby yang baru lahir. So apa yang Mokti buat adalah follow semuanya projection yang leader bagi. Leader kata A, kau buat A. Leader kata B, kau buat B. Macam tu. So masa tu Mokti banyak rujuk dengan upline Mokti. Mami Cherry. Kemudian Mokti banyak tengok YouTube Datuk Sifu. Okay. Dekat situ Mokti lebih jelas dan lebih faham apa itu sistem Forever dengan lebih mendalam. Apa itu 3 konsep, macam mana Forever boleh bagi kita buat duit, sistem tu bergerak macam mana, kita dapat duit dari mana, untung macam mana. Memang semua Mokti refer Datuk Sifu punya sistem dan punya sharing. Mokti cari dekat YouTube. Dan juga bila ada sharing apa nama yang hari tu, lama dalam 1 hari kot Mokti join yang tu dalam keadaan yang sedar tak sedar. Sambil-sambil dengar, walaupun hanya mampu mendengar, Mokti pasang dekat telefon sampai tertidur. Dah sedar bangun-bangun tu Mokti ingat lagi, Mokti dengar bila Mokti dah bangun tu, masa tu time sharing daripada GLT Yuslida. So bila Mokti terbangun, terjaga, Mokti kata dah kat mana dah dia punya sharing ni. Masa tu GLT Yuslida bagi sharing dan Mokti dengar dengan penuh semangat. Nampak tak? Walaupun di saat kita ni tak ada kekuatan apa benda pun, tapi kita ambil juga action walaupun sikit untuk cuba, untuk usaha. Itulah usaha kita yang mungkin Tuhan akan nampak. Betul. Sebab kita tak biar benda tu berlalu begitu saja. Kita ambil juga effort walaupun sikit. So Mokti dengar je sharing daripada Sifu ajar macam mana pengalaman Sifu bangunkan Forever selama ni. Kemudian Mokti cuba-cuba juga dengar sharing daripada PCM Ina. Okay, so sebab pada start Februari ke Mac macam tu, PCM Ina ada naik KL untuk sharing dekat rumah Mami Cherry. Mokti pergi jumpa, first time jumpa PCM Ina. So banyak track business PCM Ina pada tahun pertama dia buat Forever pada 2015. Yang tu Mokti buat Mokti buat wallpaper. Mokti nak tiru result dia. Masa tu Mokti tak ada apa-apa Mokti baru nak bangun pada Januari tu dan Mokti hanya ada 8 cc sahaja pada Januari 2020. Hanya ada 8 cc. 5 cc aktif pun tak ada pada Januari tu. Baru nak bangun. Kan? Baru nak bangun, baru nak belajar buat cc, baru nak tahu apa itu 5 cc aktif. Tak tahu apa-apa. Cuma di saat itu Mokti tahu Mokti boleh dapat macam orang-orang lama, okay, otai-otai lama ni yang dah lama
berada dalam Forever, dah lama sharing peluang dekat Forever ni, Mokti tahu peluang tu ada untuk kita semua. Jadinya pada Januari tu Mokti bermula dengan banner group. Mokti banner group WhatsApp. Group WhatsApp saja. Mokti tak reti teknologi. Oh. Mokti tak reti teknologi. Tak reti sangat lah, tidaklah buta sangat. Jadi Mokti buat marketing, promoting dan juga prospecting tu menggunakan online saja ataupun online dan offline? Tak, online sahaja. Online saja. Sepenuhnya online. Masa tu Mokti dengar sharing daripada PCM Ina macam mana dia bermula dengan Forever dan Mokti nak cuba untuk tiru. Kan dia kata dia pergi prospecting, edar flyers, buka booth, nak sangat cuba tapi memang Mokti tak berdaya dalam masa tu. Kita baru baik daripada Alahan, pening-pening masih ada lagi dan Mokti ingat first time Mokti pergi HQ, Mokti tumbang 3 kali. Mokti nak pitam. First time pergi HQ Mokti nak pitam sampai staff tu Mokti tak sure, tak ingat nama dia siapa. Mokti bagi dia kad untuk dia punch bayar. Mokti terduduk dekat lantai lebih kurang 5-10 minit sebab nak pitam. Masa tu masih lagi Alahan tapi kuat nak pergi jejak HQ. Nak pergi jejak HQ tak kira nak pergi sampai suami tengok Mokti banyak kali, boleh ke ni? Boleh, saya nak pergi HQ. Saya nak tengok HQ Forever. Pergi masa buat order tu Mokti terduduk dekat lantai sekejap tapi mujur lah masa tu tak ramai orang dekat HQ masa tu. Tak ada orang sangat, ada seorang dua. Masa nak bagi kad tu Mokti cakap lah kat dia, ambil lah kad ni saya nak buat bayaran. Kejap saya pening. Mokti cakap kan Mokti terduduk. Lepas tu Mokti bangun lagi, suruh dia buat lagi, kejap saya pening lagi, saya nak terduduk lagi kan. So Mokti tak pernah buat offline. Pada masa itu Mokti tak pernah buat offline. Jadi Mokti kata Mokti tak pernah follow cara Ina ni tapi Mokti nak berjaya macam Ina. Macam mana Mokti nak buat? Okay, so masa tu Mokti mula duduk sendiri, Mokti fikir apa yang aku boleh buat. Jangan fikir apa yang kita tak boleh buat tu. Sekarang ni kita fikir apa dulu yang kita boleh buat. Okay. Mokti boleh buat, Mokti boleh je surf Facebook kadang-kadang satu hari tu tak adalah tak tengok telefon langsung kan. So boleh. Ada masa boleh tengok sekejap-sekejap boleh. So Mokti kata tak apa. Fokus dulu buat dekat Facebook dulu, buat dekat WhatsApp dulu. So Mokti hanya sharing dekat Facebook personal sahaja. FBX ke apa semua Mokti tak reti. Tak reti. Sampai sekarang memang tak reti. Walaupun dah pergi kelasnya, dah pergi kelas FBX tu, dah bayar pun. Kan, tapi tak reti juga. Tak pernah apply. Mungkin sebab tindakan tu tak ada jadi tak jadi kan. Tindakan tu tak ada. Jadi Mokti memang fokus dengan Facebook personal. So dekat situlah Mokti tumpahkan segala rasa di hati ni, nak share dengan orang ni, apa benda Forever ni, apa kebaikan Forever, manfaat semua dekat Facebook personal. So dekat situ Mokti berkongsi tentang segala-galanya dan juga dekat WhatsApp tu, dekat WhatsApp group lah. Mokti banner satu WhatsApp group. So dekat situlah Mokti berdiskusi dengan Mokti punya team, dengan downline yang baru join, dengan ahli yang mendaftar untuk mengguna pun dekat situlah. So kebanyakannya secara bertulis. Sebab Mokti masa mula-mula tu rasa macam, sebab selama ni Mokti coaching pun memang secara bertulisan lah. Jarang-jarang dia guna voice note ni, malu-malu lah kononnya. Tapi sekarang ni tak boleh lagi jadi malu. Cuma via WhatsApp betul. Mokti handle team. Okey. Betul. Rajin Mokti nak type kan, Makanya panjang. kita sambil-sambil sebab masa tu pun masih ada anak kecil, masa mengandung tu pun masih lagi ada anak kecil, so sambil-sambil baring dengan anak, ambil peluang untuk pegang telefon tu untuk jana income. Bukan orang kata tengok telefon saja. Tapi ambil telefon tu untuk dapat manfaat dan memberi manfaat. So tapi insya-Allah lah kan, macam PCM Ina selalu galakkan Mokti selalu ke depan, dia kata kena berkongsi, kena belajar buat Zoom. Ya, baik. Mokti akan cuba, okey? Kita cuba. Benda yang kita tak pernah buat, kita akan dapat hasil yang tak pernah kita dapat. Macam tu. Betul. Mokti, bila kita buat sesuatu yang tak biasa kita buat, pastinya kita akan dapat result yang luar biasa. Yes, betul sangat. Okay, so lepas Mokti dah membina team, Mokti biasa coaching diorang melalui WhatsApp sajalah. WhatsApp. Yes.
Cuma Mokti gabungkan semua user dengan semua leaders dalam satu group. Atau Tak. Mokti asingkan? Asingkan. Pada mulanya memang gabungkan. Kemudian macam orang kata plan tu macam tak berapa nak jadi. So asingkan. Yang mengguna saja duduk dalam satu group. Okay, so yang nak berbisnes dalam satu group. So dekat grup yang mengguna tu kita akan share tentang produk, info produk secara berkala lah. Seminggu sekali ke, seminggu 2 kali ke dekat grup pengguna tu. So dekat grup yang nak bisnes ni setiap hari. Dekat grup yang nak bisnes ni setiap hari. Cuma share, Mokti sebenarnya tak ada ajar apa sangat. Sebabnya semua benda pun Mokti banyak rujuk pada tim-tim yang terdahulu. Kan macam info produk pun ambil dekat Forever to You, ambil dekat web, dia punya info produk, kemudian testimoni pun memang dah banyak sangat. Tambah lagi bila kita guna sendiri, kan downline kita tu, rakan kongsi kita pengguna, dia orang pun share kan, dia orang share dia orang punya feedback tu, benda tu jadi testimoni kan. So setiap hari akan ada feedback yang baru, so akan ada perkongsian yang baru. So sebenarnya dalam grup apa yang Mokti selalu buat adalah Mokti suntik motivation. Mokti banyak bagi motivasi dan juga Mokti banyak bagi inspirasi. Benda ni adalah orang kata daripada bantuan result daripada orang-orang lama. So memang terima kasih sangat terutamanya kepada Datuk Sifu yang banyak memberi inspirasi. Kan inspirasi kejayaan Datuk Sifu dah 22-23 tahun, masih lagi boleh capai income yang sangat besar. Okay, dan Mokti sendiri banyak rujuk pada PCM Nina punya result. 5 tahun pun income sentiasa menaik-menaik. So benda ni memberi sangat-sangat inspirasi kepada kami semua dan juga memberi orang kata suntikan semangat. Benda tu result yang jelas. Result yang jelas dan nyata. Dekat Forever ni orang biasa-biasa pun boleh jadi luar biasa. So benda tu Mokti buat setiap hari dalam grup. Sebab tahu. Okay, tahu kita punya rakan kongsi ni dia banyak jenis. Dia banyak jenis. Ada orang yang dia self motivated. Dia tak perlu orang bagi motivasi pada dia, dia memang tahu untuk upkan dia punya motivasi diri. Dia akan cari sendiri. Macam mana dia nak keep motivasi diri dia sentiasa tinggi, momentum dia sentiasa tinggi, dia akan cari sendiri. Tak perlu leader ketuk. Tapi ada sesetengah daripada kita punya rakan kongsi ni, dia jenis tak reti nak cari motivasi sendiri. Kita kena bagi. So benda tu sebenarnya memang bagus sangat. Setiap kali kita mendapat pencapaian yang baru, kita share. Kan kita share dengan orang di luar sana, kita memberi inspirasi kepada orang di luar sana supaya dia orang tahu yang benda ni peluang untuk semua orang. Jadi bila orang lama dan orang lama punya result tu bertahan setiap tahun demi tahun sentiasa maintain dan meningkat. Jadi benda ni yang Mokti cuba untuk yakinkan Mokti punya rakan kongsi. Kita cuba yakinkan dia orang yang peluang ni ada untuk semua orang. Ada untuk semua orang. So macam Forever sendiri 2020 kan banyak gila pencapaian baru daripada orang baru, orang lama, tim baru, tim lama kan. Jadi benda tu Mokti akan selalu share kat dia orang. Dan Mokti akan bagi dia orang rasa yang dia orang pun akan jadi macam tu. Dia orang pun boleh dapat pencapaian yang macam tu. Dan benda ni kena buat setiap hari. Kena buat setiap hari. Jadi Mokti setiap hari tu Mokti akan bagi suntikan semangat, motivasi dalam WhatsApp group. Yes. Jadi Mokti nak tanya juga dalam tim Mokti ni yang yang sentiasa terima motivasi daripada Mokti, adakah semuanya responsif ataupun ada yang setakat CCTV je? Ada. Ada juga Ada CCTV. banyak kategori. Ada banyak kategori. Ada sangat banyak kategori. So ada yang responsif tu orang tu je lah. Orang yang sama je lah yang responsif. Dan yang CCTV pun ramai. Tapi kita boleh kenal pasti. Kita boleh kenal pasti dia jadi CCTV yang ambil tindakan ataupun dia jadi CCTV yang memang sekadar CCTV. Memang tengok aja, duduk aja dekat situ tak buat apa-apa. Ada. Tapi ada juga yang jenis dia CCTV, dia tak respon, dia tak apa, tapi dia ambil tindakan, dia buat. Dia buat. So orang yang macam ni dia akan tunjuk result sahaja.
Dia kadang-kadang ada juga yang jenis dia akan WhatsApp kita personal. Dia akan tanya lagi kalau dia tak faham. Ada yang jenis tak ada. Dia takkan WhatsApp, dia takkan apa. Tapi kita yang kena tahu. Kita kena monitor dia orang punya track. Kita kena tahu. Sebab itu rakan kongsi ni kalau yang betul-betul nak meniaga, kita kena tanya hati ke hati. Ni cara Mokti lah. Mokti akan tanya dia orang sorang-sorang, betul ke nak buat bisnes, kenapa nak buat bisnes, Mokti akan tanya benda tu. Sebab Mokti nak tahu you betul-betul nak ataupun tak. Kalau you tak betul-betul nak, Mokti takkan ni. Mokti takkan paksa dan Mokti takkan luang begitu banyak masa. Sebab orang ni kalau dia tak nak, kita paksa macam mana pun, kita bagi motivasi macam mana pun, dia memang tak nak, dia takkan buat. Tapi selagi dia stay dalam grup tu, tak apa, biarkan dia tengok. Biarkan dia tengok, biarkan dia baca, biarkan dia duduk situ. Dia, sebab kita tak tahu bila dia akan bangun. Orang ni bila orang koma, orang pengsan, kita tak tahu bila dia akan bangun. So kita bagi je oksigen kat dia. Kalau dia rasa dia dah mula sedar diri, dia dah mula jumpa jalan pulang. Kan, dia tengok kawan-kawan dia dah lama join ni, tiba-tiba naik lagi dapat income banyak-banyak. Tak berbulu biji mata. Kan. So, bila sampai hidayah daripada Allah tu, seru daripada Allah tu. Sebab orang punya hati ni Allah punya kuasa. Bukan kita punya kuasa. Hati orang kita tak ada kuasa. Sama macam cikgu lah. Dia mengajar satu classroom ada 40 orang. Tak semua anak murid akan berjaya. Tak semua orang akan skor 100%. So, dia ada tahap-tahap dia. So, bila kita dah buat yang terbaik bagi diri kita dah bagi apa yang boleh. Selagi apa yang boleh, selagi apa yang kita mampu buat, kita buat. Apa yang mampu kita beri. Hasilnya bergantung kepada individu itu sendiri macam mana dia nak ambil tindakan. Kemudian hasilnya terserah kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita dah buat bahagian kita. Kita dah jalankan tanggungjawab kita sebagai leader, sebagai upline kan, sebagai mak orang kata. Mak ni tugas dia jaga anak, asuh, menyusu, bagi makan, bagi minum. Dah besar esok jadi orang ke tak jadi orang, kalau mak dah ambil tanggungjawab, dah asuh betul-betul, dah habis dah tugas mak, nak buat macam mana dah kalau anak pilih jalan tak betul kan. Berdoa sajalah kita sebagai mak ni. Okey. Saya nampak je. Wah, Kak Susi dengar rasa banyak sangat pengalaman-pengalaman Mokti yang boleh kita pelajari. Okey, sepanjang pengalaman Mokti di Forever sepanjang setahun dengan pencapaian-pencapaian yang Mokti kecapi, apakah cabaran-cabaran Mokti buat Forever dan bagaimana Mokti mengatasinya? Okey, terima kasih Kak Su. Okey. Cabaran dia, cabaran yang pertama tadi macam Mokti cakap, cabaran yang pertama adalah daripada segi kesihatan fizikal Mokti sendiri, alahan mengandung tadi. Itu cabaran tu sebenarnya. Tapi macam mana kita lihat cabaran tu, kita tukar cabaran dan ujian tadi menjadi peluang. Itu kita yang kena pilih nak buat macam mana. Kita nak tetap jadikan cabaran ala aku ni mengandung, alahan, letih, tak larat, tak payah buat lagi lah. Ataupun kita nak pilih, tak apa, aku kena mula dulu. Buat apa yang aku boleh buat dulu. Apa dayanya, cuba dulu. Buat dulu apa yang terdaya. Selebihnya barulah kita berserah. Betul tak? So itu salah satu cabaran dari segi diri sendirilah. Itu cabaran diri sendiri. Kemudian satu lagi cabaran yang lainnya adalah center jauh. Jauh tu taklah sejauh orang lain kan. Ada lagi orang lain yang lebih jauh. Tapi orang kata tidaklah terlalu dekat dengan center. Itu antara cabaran lah. Tapi benda tu kita boleh kawal. Cabaran yang masih lagi boleh dikawal, memandangkan Forever sendiri pun ada option untuk shipping. Kan, untuk kita order barang dan dihantar melalui pos. So benda tu sangat-sangat berguna kepada orang-orang yang jauh ni. Walaupun barang lambat sikit sampai daripada orang lain, kalau orang lain pergi beli hari ni boleh dapat barang hari ni, kita order hari ni 2-3 hari lagi dapat pun tak apalah. Janji dapat daripada tak dapat langsung. Betul. Okay, so Mokti punya jarak dengan center tu taklah jauh mana, tapi kena merentas negeri lah. Daripada Pahang ni janda baik, nak ke Kuala Lumpur, masa tu center Kepong masih ada. So Mokti selalu pergi center Kepong, dan jarang-jarang sekali Mokti akan pergi dekat HQ KL lah dalam sejam setengah macam tu. So pergi balik dalam 2-3 jam lah. So tak ada masalah lah.
Center jauh, cabaran ni cuma jarak. Cumanya cabaran yang terbesar masa buat forever ni adalah masa PKP. Bila kita mula buat bisnes yang baru tapi masuk fasa PKP. Pada fasa PKP ni kita tak boleh nak pergi center. Masa tu bulan 3. Bulan 3 Mokti nak completekan yang sistem manager. Okay, so masa tu bulan 3 PKP bermula. Memang tak boleh nak pergi center, memang tak boleh nak jumpa upline. Even sebenarnya, okay, kalau yang mendengar, yang menonton ni nak tahu, Mokti dengan upline Mokti jarang berjumpa. Even Mokti register ahli pun memang secara alamaya sahaja. Memang secara online lah kan, register ahli. Kemudian Mokti pernah jumpa dengan dia sekali je, pertama kalinya bila dia dropkan barang-barang VIP pada Mokti dekat Genting Sempah masa tu. Itu pun sekejap je, drop je barang. Lepas tu dah balik, dah sempat nak jumpa cakap apa-apa pun. Okay, so jarak dengan upline bukanlah penghalang untuk kita buat bisnes ataupun untuk kita berjaya dalam bisnes. Bukan. Sebab ramainya orang hari ni, dia orang buat alasan upline jauh. Aku tak boleh nak berjaya sebabnya upline jauh. Upline tak dekat dengan aku, bukan sebelah rumah, tak boleh jumpa hari-hari. Mokti pun nak jumpa upline lepas manager baru jumpa balik. Sempatlah jumpa masa bulan 3 sebelum PKP tu sempat Mokti pergi kejar dia dekat Putrajaya. Masa tu upline Mokti Mami Cherry dia jemput PCM Nina untuk sharing dekat dia punya rumah masa tu. Mokti pergi sempat. Sempat. Tak lama lepas tu, seminggu lepas tu dah PKP terus. So orang kata kalau daripada rumah Mokti ni dengan Putrajaya tu dalam 2 jam lah, 2 jam lebih macam tu. Pergi balik dekat 4 jam, 5 jam juga. Tapi sebab kita nak, kita yang nak, kita kejar lah kita punya upline kita kan. Betul. So cabaran dia jauh dengan upline ni, orang kata aura tu kalau setengah orang dia kata tak sampai. Tapi sebenarnya sampai je walaupun duduk jauh kan. Cara kita ni nak menerima benda tu, cabaran tu sebagai cabaran ataupun kita nak ambil cabaran tu sebagai peluang. Sebab kita sekarang ni berhubung dengan teknologi yang sangat canggih. Kan macam kita hari ni tak berjumpa pun dengan Kak Su depan ni. Tapi boleh tengok ni kulit Kak Su yang flawless ni. Kan macam tu lah juga kita dengan upline kita yang jauh ni. Sama. Gunalah macam Kak Su juga tu. sama. Kak Su punya upline pun jauh dekat Johor Bahru. Kak Su dekat Singapura, dekat Johor Bahru. Tapi bukan satu alasan Mokti untuk kita sentiasa dekat dengan upline kita. Betul. Sama lagi kita Kak Su. Kan. So masa tu bila masa PKP ni sabaran dia lah salah satu lagi produk. Masa PKP ni kita pernah keputusan produk aloe vera gel. Dekat sebulan rasanya. So masa sebulan ni kita memang tak minum sendiri lah aloe vera gel ni. Dahulukan customer, dahulukan downline yang baru jadi ahli tu nak rasa produk kan. Orang kata bersabar, berkorban stok sendiri untuk makan sendiri ni pas kepada downline. Dan masa PKP ni juga, masa tu Mokti memang orang kata belum maju sangat lagi pun. So banyak jugalah bertepek dengan Mokti punya upline. Kan. So kita cari apa peluang yang kita boleh ambil. Kita minta tolong kita punya upline, dekatkan diri dengan kita punya mentor, kita punya leader. Jangan jauhkan diri. So cerita apa kekangan kita, apa yang upline boleh bantu kita, kita kena cerita. Kita jangan tunggu upline tanya kita kena pergi cerita kat dia kan. So masa PKP tu, cabaran Mokti adalah masa tu Mokti belum ada printer. Belum beli printer lagi masa tu kan. Rumah Mokti pun baru lagi siap masa tu. So kelengkapan memang tak cukup, barang pun semua masih dalam kotak. So tak ada printer. Dan masa tu Mokti pun tak tahu nak sign up dengan courier punya service system ni. So tak boleh nak panggil pos laju datang rumah ambil barang untuk post kepada Mokti punya downline dan juga customer. Jadi dekat situ lah Mokti memang banyak hutang budi dengan Mokti punya upline, minta tolong dia uruskan stok Mokti punya downline apa semua. Mokti order balik dekat sistem, post dekat dia, dia yang uruskan postage tu kepada Mokti punya customer dan downline selama PKP sampai Mokti manager lah. Sampai Mokti manager lah dia banyak bantu uruskan. Kalau ada customer yang beli lebih RM500 tu, Mokti beli terus dekat sistem dan HQ terus post kepada customer tu lah. Kalau kurang tu,
Mokti minta tolong bantuan daripada Apply Mokti. Nampak tak di sini, jauh bukan halangan. Okey, itu antara cabaran-cabarannya. Dan cabaran mental memang kena kuat. Cabaran mental memang kena kuat bila masa PKP ni customer akan desak produk. Mana produk aku dilambat sampai, mana lambat sampai nak makan. Kadang tu kan ada customer tu order sebelum PKP sampai PKP habis. Sampai PKP habis barang dia tak sampai. Nampak tak? Tapi benda tu kita still tak jadikan sebagai alasan tau. So kita orang kata belajar lah. Belajar ambil hati customer, pandailah pujuk-pujuk customer, cerita dekat dia, belajar untuk sabarkan dia, tenangkan dia. Cara dia, kita dulu yang kena tenang. Betul. Kalau kita pun dah gelabah biawak, apa dah lagi kita punya customer? Barang kau tak sampai lagi. Ya Allah, manalah pusaju bawa ni, manalah HQ tak apa lagi barang kau. Customer kita macam mana lagi? Entahlah ni kau ni punya sistem. Ni pompen-pompen. Habislah kau. Betul tak? Kita kena tenang dulu. Bila kita dapat je cabaran-cabaran yang macam ni, orang maki-maki kita, mana barang saya dah 2 minggu tak sampai, you kata dah post 3 minggu tak sampai, you tipu saya ke apa ke? Tarik nafas dulu. Kita kena tenangkan diri kita dulu. Tarik nafas dulu. Okey. Kalau tak tahu sangat nak buat apa, tanya upline. Saya nak jawab macam mana ni. Kena belajar kan. Sebab benda ni proses. Kalau tak tahu nak jawab, tanya upline. Jangan takut nak tanya macam mana saya nak jawab ni. Saya nak tenangkan dia macam mana. Dan dalam kebanyakan situasi, alhamdulillah, customer tu boleh faham. Bila kita explain elok-elok, kita cerita baik-baik kan. Sebab benda ni bukanlah kawalan kita. Benda dah dekat kurier kan. Semua orang PKP, semua orang beli barang online. Kesian, postman pun tak ada nak hantar barang banyak sangat kan. Jadinya benda tu kita kena kawal dulu. Cara dia tenangkan diri kita, kemudian kita bolehlah tenangkan kita punya customer. So alhamdulillah banyak customer faham lah. Alhamdulillah lah, terima kasih sangat-sangat kan kepada semua customer kalau lah ada yang menonton ni. So terima kasih sebab memahami kan, sebab percaya dengan kita. Okey, kemudian antara ada lagi cabaran dia. Okey, sikit lagi. Okey, silakan. Okey. So cabaran Mokti pula bila dah manager. Dan Mokti sangat cepat lahirkan manager tau. Mokti manager pada April. Kemudian tak sampai lama pun. Tak sempat nak relax sebagai manager kan. Bulan 5 Mokti dah beranak manager dah. Bulan Mei tu Mokti dah beranak, Mokti punya first manager. Okay. Ni jiran Mokti sendiri. Bekas jiran Mokti dekat Batang Kali. Nampak tak susunan Allah tu. Mokti duduk dekat Batang Kali 5 tahun. Kemudian Mokti pindah duduk kat Jana Baik ni setahun. Tapi kita punya hubungan dengan jiran-jiran kita rapat baik. Kita tak jadi gaduh dengan orang. Kan. Kemudian jiran kita pun dah jadi kita punya rakan kongsi. Kemudian jiran kita dah jadi rakan kongsi tu, dia pun jadi manager lah. Lepas Mokti manager, dia manager bulan Mei. Alhamdulillah. Kan, alhamdulillah. Memang dia follow, memang dia dah fikir betul-betul cara Mokti kan. Kemudian bila dah lahirkan manager ni, orang kata Allahu Akbar, apa nama tu? Dia macam culture shock macam tu. Sebab tiba-tiba Sisi turun. Betul. Kan, Sisi turun. Sebabnya bila kita dah ada manager ni, kita tak dapat 100% daripada kita punya manager punya Sisi kan. So dekat situ Mokti belajar lagi benda yang baru. Kan, Mokti belajar lagi benda yang baru. PCM Ina pun selalu remind. Dia kata jaga PNM. Kan, lagipun dekat PNM tu lah kita punya kunci untuk CBM. Untuk CBM kan. So dekat situ Mokti follow je projection, leader punya nasihat. Selalu tengok sharing Sifu Datuk Sifu cakap kena selalu buat 3 benda tu, 3S. Okay, servicing, selling dan juga sponsoring. So kena buat benda tu, dia cakap. Tak kira lah kita ni dah manager ke, dah lahirkan manager lagi lah kan, kena buat. So benda tu lah kita ambil proses. Benda tu kita ambil proses. Bila dah lahirkan manager, lepas tu ada anak-anak lain pula nak manager lagi. So kita luaskan kita punya skop. Masih ramai lagi yang perlu dibantu. Masih ramai lagi perlu dibantu. So jangan kita rasa semua orang dah manager, jiran aku semua dah join ahli, tak ada orang nak join aku. Jangan.
Sebenarnya masih ramai lagi orang yang tak kenal Forever, yang nak kenal Forever, yang nak manfaat Forever dan nak juga ambil peluang dekat Forever nak bagi wang besar ni. Okay, so dekat situ Mokti memang banyak rujuk pada Sifu, Datuk Sifu punya sharing dan juga ambil nasihat daripada PC Aminah sendiri dari sebab dia orang-orang lama. Kita nak juga ilmu orang lama ni macam mana dia boleh kekal sustain dalam satu-satu bisnes tu sampai boleh walaupun dah 4-5 tahun, walaupun dah 10-3 tahun masih dapat buat income besar. Kat mana-mana kita tak akan jumpa sebab masa Mokti buat business trading dekat setahun je income boleh menurun dan mampus lah. Kalau tak cepat-cepat tukar memang orang kata makan pasir. Okay Mokti, sebut pasal income ni, okay, sebut pasal income, boleh tak Mokti berkongsi perbezaan yang paling ketara income Mokti di Forever berbanding dengan income masa Mokti buat bisnes-bisnes yang lama tu dulu? Okay, kalau cerita pasal income ni mulut nak sengih je. Mujur lah tutup tak tunjuk kat orang mulut sengih 10 kilometer kan. Sebabnya orang kata usaha dekat Forever ni sangat-sangat berbaloi. Kan walaupun kita berusaha tu kurang ataupun sama dengan usaha kita dekat platform lain sebelum ni, 9-10 tahun kita buat bisnes sebelum ni. Kita buat Forever ni boleh dapat income yang sangat luar biasa. Macam tadi Mokti ada share, income Mokti paling besar dalam 10 tahun Mokti buat bisnes sebelum ni paling tinggi lah. Itu pun sekali je dapat 8,000. Okay. Dan average-nya dalam 2-3 ribu. Nampak tak? Penat kan? Mokti dah lah ada anak pramatang yang nombor 5. Anak pramatang tinggal lagi, angkut lagi, pergi ambil barang, bungkus barang, post barang, hantar lagi berpeluh-peluh, balik rumah pukul berapa, makan pukul 6 petang baru jumpa nasi. Aku cakap pun satu nafas je, maaf ya. Okay, nampak nak bagi tahunya struggle. Kan struggle dapat 2-3 ribu. Alhamdulillah dapat juga kan. Syukur, kita bersyukur. Itulah pengalaman Allah bagi dekat kita. Betul tak? Tapi betul. Bila kita buat Forever ni, Masya Allah, amazing sangat. Sebabnya buat tu hasil dia, buat tu rasanya effort tu lebih kurang sama. Tapi kalau Mokti boleh katakan rasanya effort tu belum lagi sampai macam kita buat bisnes sebelum ni. Sebab banyak kekangan kan. Kita baru je orang kata nak pergi jumpa tim sana, tim sini, nak pergi jumpa depan-depan tak boleh PKP. Betul. Kan? Kami nak bergerak. Pergerakannya terbatas. Jadi orang kata tapi apa yang kita boleh buat, kita guna dan manfaatkanlah teknologi yang ada tu je. Jadi adalah juga rasa macam terkekang kan. Cuma nampak tak, walaupun dalam keadaan kekangan itu tadi, kita masih boleh cipta income yang 4, 5, 6 kali ganda. Dengan bisnes yang sebelum ni, bukan sebulan. Bukan sebulan. Masya Allah, Mokti dapat income dekat Forever ni bermula bulan Mei. Dah start dapat income 5 angka sampai Disember. Memang maintain 5 angka dan sentiasa meningkat tu. Ya Allah, itulah orang kata peluang dekat Forever ni. Rugi kalau tak nak dengar. Rugi kalau tak nak dengar, rugi kalau tak nak ambil peluang. Dah join, rugi pula kalau tak buat. Dah buat, rugi kalau tak buat betul-betul. Nampak tak? Mesti buat betul-betul sehabis yang kita boleh dekat Forever ni. So bagi semua yang tengah menonton ni Mokti dah tahu, dah masuk Forever ni, buatlah betul-betul. Dah dengar pengumuman daripada Mokti, kena buat betul-betul. Sebab Forever lah satu-satunya platform bisnes yang paling tepat dan paling terbaik. That's why we call it the most beautiful business on earth. So yang menonton sekarang ni, yang rasa yang masih baru lagi dalam bisnes Forever ni, cepat-cepat belajar, masuk online class, anjuran BO International, banyak bertanya dengan upline, and then kena rajin-rajin bertanya lah Mokti sebab kita ni dalam proses pelajaran kan, nak kena sentiasa rapat dengan upline, bertanya dengan upline, dan jangan buang masa. Setiap kesempatan peluang yang ada tu mesti nak ambil. Tak boleh kita biarkan saja. Memang kata seperti kata Sifu kata, tahun ini adalah tahun tanpa alasan. So kita mesti nak all the way go. Okay. Mokti,
kita pun dah hampir-hampir ke penghujungnya. Okey, betul. Mukti nak minta Mukti tips. Share lagi Mukti tips kejayaan dan juga kata-kata semangat bagi semua yang tengah menonton sekarang ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Su. Okey, sebenarnya nak bagi tips kejayaan ni pun Mukti rasa Mukti bukanlah orang yang selayaknya. Sebab buat Forever pun barulah setahun jagung kan. Dan pencapaian Mukti hari ni pun orang kata dalam keadaan Mukti rasa macam sedar tak sedar je. Ya ke dapat banyak macam ni kan? Rasa macam tak percaya je, tapi kena percayalah duit dah masuk akaun. Okey. So orang kata tak apalah, Mukti share juga. Orang kata sedikit tips kejayaan ataupun kata-kata semangat ni orang kata berdasarkan apa yang Mukti buat dengan Forever ni, apa yang Mukti buat dan apa yang Mukti capai pada tahun pertama Mukti di Forever tu. InsyaAllah lah kalau ada yang boleh memberi manfaat, tolonglah ambil manfaat tersebut dan sebar-sebarkan serta ambillah tindakan kalau benda tu baik, ambillah tindakan, betul tak, untuk hidup kita sendiri, sebab untuk pilihan diri kita sendiri, betul tak? Orang lain tak boleh tolong kita kalau kita tak berusaha. Okey, Kak Su boleh minta tolong bagi slide yang pencapaian Mukti tu, boleh tak? Okey, jap. Yang ini ke Mukti? Okey. Alright. Okey, sebab Mukti rasa Mukti bukanlah orang yang selayaknya nak bagi tips, tapi Mukti bolehlah share sedikit ya. Orang kata antara pencapaian Mukti dalam Forever pada tahun pertama, Mukti buat Forever Januari 2020, pada 16 hari bulan Mukti tubuhkan Mukti punya grup dan Mukti mula untuk growkan Mukti punya grup tu pada Januari 2020 dan akhirnya pada Disember 2020 Mukti habiskan dengan income 5 angka selama 7 bulan berturut-turut. Okey, kemudian capai CBM, Senior Eagle Manager, 1.5K Global Rally. Okey, dan ada lebih kurang sekarang dekat 2,000 dah kot ahli berdaftar di dalam rangkaian Mukti. Okey, so dan juga melahirkan 7 orang manager dalam rangkaian. Dan ada 3 orang manager dalam rangkaian Mukti dah pun menikmati income 5 angka juga. Dah pernah merasa income 5 angka di Forever ni. Inilah dia platform yang di mana bukan upline je boleh makan duit besar, tapi downline pun boleh dapat jika dia berusaha. Jika dia nak, dia boleh dapat. So benda ni bukan lagi orang kata sembang kosong. Benda ni memang terbukti. So apa yang kita kena buat adalah fokus dengan hala tuju kita. Macam biasalah. Macam Mukti sendiri, bisnesnya 10 tahun, kerap tukar-tukar produk. Akan ada mulut-mulut yang akan mengata, tak payahlah ikut dia tu. Nanti kan dia buat Forever pun tak lama, kejap-kejap dia tu lagi ditukar balik produk lain. Sebab kita dah hilang kepercayaan orang tau. Sebab dari situlah kita kena buktikan yang kita, sebab itulah kita kena tahu kita kena buat Forever ni nak apa. Adakah kita nak buat sama macam bisnes-bisnes sebelum ni kita buat 3-4 bulan tutup, buat bisnes lain pula, 3-4 bulan tutup lagi, buat bisnes lain lagi. Kalau kita buat benda yang sama, kita pasti akan dapat hasil yang sama lagi. So kali ni bila buat dengan Forever ni, Mukti betul-betul kosongkan gelas daripada ilmu, daripada pengalaman itu sendiri. Mukti kosongkan semua. Macam Mukti cakap sebelum ni, Mukti coach team lain, tapi bila dengan Forever, Mukti tak buat apa semua benda tu. Seriously, Mukti tak buat apa semua benda tu. Mukti hanya rujuk apa yang Datuk Sifu selalu sharing dekat dia punya YouTube, dekat dia punya Facebook Live, dekat punya Zoom tu. Mukti follow sebiji-sebiji apa yang dia cakap dekat situ. So Mukti follow projection yang CBM Mina selalu bagi. Mukti follow projection leader Mukti. Mukti memang orang kata kosongkan gelas. Tak kira lah Mukti sebelum ni siapa. Pernah jadi coach team HQ ke, Mukti dah tak follow dah semua tu. Even Mukti punya ilmu-ilmu, silibus-silibus yang Mukti pernah buat sebelum ni untuk coach team HQ tu Mukti tak guna pun. Jadi team Mukti yang sebelum ni datang tanya, ajarlah macam ni, tak ada. Dalam Forever ni Mukti tak ajar semua benda tu. Mukti ajar korang sistem Forever ni je. Sistem Forever ni macam mana, korang share macam mana. Sharing je sampai lebam. Kan, sharing manfaat produk, sharing sistem produk. Sama macam yang Datuk Sifu ajar, itu je yang Mukti kompangkan. Tak ada benda lain pelik-pelik dah. Walaupun sebelum ni Mukti ada banyak silibus, Mukti belum apply lagi. Sebab Mukti kata nak follow dulu orang yang dah berjaya.
kita nak berjaya, kita mesti follow orang dah berjaya. Jangan tunjuk pandai. Jangan tunjuk pandai kan. Walaupun kita rasa orang rasa kita ni pandai. Pandailah dia dah coach tim HQ lah apalah. Sebenarnya pandai apa? Kau dapat income pun 4-5 ribu je. Malu dengan diri sendiri kan. Nama coach tapi income 4-5 ribu je. Sedangkan dekat Forever ni kita punya Sifu pun dapat berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu. Kita punya BC Aminah sendiri pun income dah cecah 6 angka. Kita masih lagi nak ikut cara kita buat dulu tu. Kan dah tentu kalau kita ikut cara kita buat dulu nanti hasil dia sama je lah. Betul tak? Kita kena berani untuk buat benda baru tu. Sebab itu buat Forever ni mesti kosong gelas. Itu tip yang paling kuat Mokti pegang. Okay, sebab Mokti memang buat benda tu. Okay, Mokti memang kosong betul-betul gelas bila buat Forever ni. Mokti kosong semua benda. Mokti hanya follow saja apa yang leader ajar. Okay, so sebabnya hidup kita ni pilihan kita. So tanggungjawab kita. Kalau kita kata kita tak ada duit, nak beli itu ini, nak beli anak-anak apa tak ada duit, kita nak belanja, family ke, nak keluar, melancong ke, berjalan ke tak ada duit. Itu pilihan kita sebenarnya. Pilihan kita. Sebabnya peluang Forever dah lalu depan mata. Tapi kita tak ambil. Kita yang tak ambil peluang tu. Jadi itu pilihan kita. Jangan menyalahkan takdir. Sebabnya takdir hidup setiap manusia ni boleh diubah. Mokti tak kata tapi Allah kata takdir hidup manusia ni boleh diubah dengan usaha dan juga doa. Okey, Mokti memang pegang pada dua tu. Dan sebab itulah Mokti usaha sungguh-sungguh dan sentiasa berdoa. Dalam keadaan kita tak punya apa-apa, kita masih ada harapan dan pergantungan harapan sebenar-benarnya pada Allah kan. Bagi orang Islam percaya pada Allah tu jadinya pegang betul-betul, mesti berdoa. Mesti doa sungguh-sungguh disusuli dengan usaha yang sungguh-sungguh. Usaha tu kita je tahu kita usaha tu tak kat mana. Kita boleh sembang dekat orang, kita boleh tipu orang. Kan kita boleh tipu orang, aku usaha dah habis dah ni, dah semua benda buat ya. Tapi diri kita je tahu dah habis ke belum sebenarnya. Dah buat betul-betul ke belum sebenarnya. So dekat situ kena tanya diri sendiri. Sebabnya mulut kita memang mudah kita nak cakap dah buat. Tapi sebenarnya ada lagi benda yang kita tak buat sebenarnya. So bawa-bawa lah cek diri sendiri. Betul-betul nak ke tidak, ataupun dah betul-betul buat ke tidak. Dah buat tu betul-betul buat ke main-main lagi. Kalau masih lagi ada alasan sebab itu sebab ini, maksudnya tak betul-betul lagi tu. Maksudnya belum betul-betul lagi. Sebabnya yang paling penting sekali keyakinan. Keyakinan ni mesti ada dalam diri. Sebelum kita capai pun kejayaan tu, kita mesti ada dulu rasa yakin. Dan alhamdulillahnya keyakinan ni boleh dipupuk dengan melihat result-result orang yang terdahulu. Itu yang Mokti tanam. Daripada mula Mokti buat Forever, Mokti suka sangat tengok kisah kejayaan orang kata orang-orang yang terdahulu buat Forever ni. Sangat-sangat membantu Mokti, memberi inspirasi. Kan bila kita tengok orang lain berjaya, kita mesti tanam dalam kita punya mindset dalam diri kita, orang boleh berjaya, aku juga pasti boleh. Jadi keyakinan ni dia satu benda yang dalaman tau. Kita boleh kata kita yakin di mulut, tapi di hati hanya kita dan Tuhan je yang tahu. Betul-betul yakin ke tidak? Ataupun yakin tu sekadar di mulut sahaja. So benda ni memang kena pasak setiap hari. So benda-benda yang macam ni lah kita kena pasak dalam diri kita setiap hari. Tanam keyakinan ni bukan benda yang mudah. Okay, tapi tak susah kalau kita boleh. Kalau kita boleh yakin, insya-Allah kita boleh berjaya. Sebab keyakinan itulah yang akan memacu kepada tindakan. Tindakan pula akan memacu kepada hasilnya nanti. Kepada result dia nanti kan. So itu saja tips yang apa ni yang tadi pun Mokti ada cakap dah. Okay, apa tindakan yang kita mula pada hari ini, itulah yang akan menentukan apa yang kita dapat pada masa akan datang. Kita kena check. Kita kena check apa yang kita buat hari ini. Kalau kita masih lagi buat benda yang sama dengan minggu lepas, kalau kita masih lagi buat benda yang sama macam tahun lepas, jangan mengharapkan sesuatu hasil yang berbeza. Sebab dah tentu-tentu hasil dia sama. Memang kena check benda tu. Sebab itu masa mula buat Forever, Mokti cuba buat cara berbeza. Dan alhamdulillah tau. Mokti dah orang kata cabar diri sendiri.
Tak apa, dengan forever ni aku nak buat benda yang aku tak pernah buat lagi sebelum ni. Okay, kalau Mokti sebelum ni kan, kalau dapat income 200-300 je sebulan 2, Mokti terus switch. Aku stop buat produk ni, tak boleh bagi makan. Buat produk lain. Dan dalam forever, kalau you all penonton semua nak tahu, Mokti 2-3 bulan pertama kan Mokti alahan, Mokti dapat income 200-300 bulan. 3 bulan. Januari Mokti hanya ada dalam RM500 sahaja. Mokti Forever, kita wajib kosongkan gelas dan fokus. Fokus dan buat sesuatu yang luar biasa daripada yang biasa-biasa kita buat supaya kita dapat results juga yang luar biasa. Okay, so Mokti dah boleh sambung lagi? Kena unmute Mokti. Okey. Alhamdulillah ada lagi, okey. Betul sangat-sangat. Betul sangat apa yang Kak Su cakap tadi. Okay, so yang next slide tu, yang last sekali Kak Su, boleh sharekan yang last sekali. Okay. So inilah hasil daripada perubahan, okay, tindakan yang kita buat berbeza tadi. Tindakan yang berbeza, keyakinan yang berbeza, fokus dengan hala tuju kita tadi tu, kita kena orang kata masa kita dah habis ke? Boleh ke sambung sikit lagi ni? Boleh. Boleh. Terima kasih ya. Okey, maksudnya tadi dengan fokus dan hala tuju yang Mokti pasakkan pada mula-mula Mokti buat forever tu, inilah hasilnya. Selepas setahun, Mokti memang cakap lepas setahun kita tengok result macam mana. Jangan bagi waktu yang sangat singkat. Okey, kalau dulu Mokti bagi masa untuk Mokti berjaya 2 bulan, 3 bulan, tengok dapat 200-300, Mokti terus switch. Tak boleh buat benda lain. Tapi tak, dengan forever Mokti kata aku kena bagi masa lama sikit. Sebab kita tengah tanam pokok balak kan. Dengan forever ni kita tanam pokok balak, dia bukan dalam masa sehari 2. Dia ambil masa, tapi masa pun taklah lama sangat. Alhamdulillah, masa pun taklah lama sangat. Berbekalkan kepada fokus tadi, kita fokus hala tuju kita, abaikan orang nak kata apa. Orang nak kata apa kat belakang kita, orang tak percaya apa yang kita sedang buat sekarang, tak apa. Yang penting kita teruskan. Kita jangan sesekali mengalah dengan hanya kata-kata orang, sindiran orang, jangan. Tak jadi kudih pun kan orang nak kata apa. Yang ni kita tahu, kita fokus kat mana, kita dah tengok result orang lama boleh buat, jadi kita fokus saja jalan terus. Dan Alhamdulillah pada akhir 2020 inilah dia wajah-wajah manager bawah rangkaian Mokti. Bersama dengan Mokti punya upline ini sebelum PKP 2.0 pada Disember yang lepas kami sempatlah berkumpul sebelum PKP. So seramai 7 orang. Manager dalam rangkaian Mokti dan 3-nya adalah daripada direct Mokti sendiri. So kalau Mokti masih lagi buat perangai lama, 2-3 bulan stop, 5-6 bulan stop bisnes, tak adalah hasil yang sebesar macam hari ini. So untuk penonton semua di luar sana, ambillah pengajaran kalau boleh. Ya, ambillah pengajaran. Okey, di forever ni kita buatlah satu perubahan. Kita ambillah tindakan yang luar biasa sikit. Yang tak biasa kita buat sebelum ni, kita buatlah dekat forever ni. Tengoklah dia punya hasil tu boleh pergi macam mana. Sekarang ni kita masih lagi dekat Januari, kita di permulaan tahun, so masih lagi ada baki 2-3 hari ni. So bolehlah pulun habis. Pulun sampai habis. Jangan ikut-ikut orang dah. Kena tetapkan kita punya matlamat ni sekarang juga. Sebab di forever ni rugi kalau tak buat betul-betul. Apa yang kita nak, insya-Allah boleh tercapai. Sebab sistem dia itu sendiri memang sangat best dekat forever ni. So insya-Allah itu saja perkongsian Mokti untuk malam ni. Mudah-mudahan adalah ya yang boleh memberi inspirasi, ambil pengajaran sikit daripada pengalaman-pengalaman Mokti yang lepas tu kan. Ya, jadikan panduan untuk penonton di luar sana, jadikan tahun 2021 ni sebagai tahun kegemilangan anda pula. Okey, so ramai-ramai kita CBM tahun ni. Kita bangun lagi ramai lagi BOI group ni. CBM sama-sama 2021 ni. Semua orang pun ada peluang yang lebih besar lagi daripada Mokti. Mokti duduk dalam hutan yang baik, boleh buat macam ni. You all yang duduk dekat bandar, dekat dengan center, ya Allah, lagi dah peluang tu sangat besar. Okey, jangan lepaskan peluang ini. Ambil semangat Januari ni untuk mulakan hidup yang baru dan mulakan semangat baru dengan forever. Jangan lepaskan peluang ini, okey? Itu saja perkongsian daripada Mokti. Kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa, maafkanlah ya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri Mokti sendiri.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Mukti dengan perkongsian yang sangat-sangat luar biasa hari ini yang cukup membakar kami yang mendengar. InsyaAllah kita boleh sama-sama pulun lagi di akhir Januari ini, masih sempat lagi sempat lagi Ya, untuk betul. capaikan target kita masing-masing untuk bulan Januari. Dan juga kita juga boleh sama-sama terus berjaya Mukti. Kita sama-sama boleh terus CBM, yang nak CBM akan terus CBM tahun ini, yang nak go for the higher GLT yang akan terus capai target matlamat mereka masing-masing. Okey, dan saya juga secara peribadi Suryanti nak mengucapkan terima kasih tu Sifu dan juga BO International di atas peluang Mukti yang diberikan kepada kita berdua untuk FB Live Betul, hari terima ini. kasih banyak-banyak. Kak Su juga nak mohon maaf jika ada salah silap dalam bahasa daripada mula sampai akhir. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kekurangan yang ada tu adalah datang daripada kelemahan kita sendiri. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di FB live sharing yang seterusnya. So Mukti, kita sama-sama shout out the slogan, yes no limit, go 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 millionaire. Okay, 1, 2, Okay. yes no limit, go Yes, go. no limit. Go, go, go. Millionaire. Okay, Assalamualaikum, selamat malam, bye. Selamat malam semua. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum.